Dengan segala hormatnya, dipersilakan Dayang Mardawati binti Awang Omar dari Kolej Vocational Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk meningkatkan keberkesanan PDPC pelajar dalam menguasai topik kos pakej pelancongan menggunakan kaedah infografik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Puan Elvira Jonigo dan juga rakan saya Puan Dayang Mardawati binti Awang Omar sebagai pembentang pada hari ini akan membentang kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan keberkesanan PDPC pelajar dalam menguasai topik kos pakej pelancongan menggunakan kaedah infografik. Pengenalan kajian tindakan kami adalah topik kos pakej pelancongan merupakan kemahiran paling asas untuk pelajar pelancongan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan konsep pengiraan kos dan jenis-jenis kos. Tambahan, kemahiran ini akan membantu pelajar pelancongan untuk PDPC seterusnya. Berdasarkan refleksi PDPC yang lepas, isu kajian tindakan ini adalah masalah yang dilihat ialah pelajar sukar memahami topik kos pakej pelancongan. Kedua adalah pengkaji bercadang untuk mengambil satu tindakan untuk menyelesaikan isu tersebut. Dengan itu, fokus kajian kami adalah mencari kaedah yang mudah, seronok dan berkesan untuk meningkatkan keberkesanan PDPC pelajar dalam menguasai topik kos pakej pelancongan dalam kalangan pelajar Sijil Vocational Malaysia pelancongan. Seterusnya, objektif kajian tindakan kami adalah terbahagi kepada dua. Yang pertama, objektif umum adalah meningkatkan keberkesanan PDPC pelajar dalam menguasai topik kos pakej pelancongan dengan menggunakan kaedah infografik. Objektif khusus pula terbahagi kepada tiga. Yang pertama, menyatakan 3 jenis kos pakej pelancongan. Yang kedua, pelajar tahu menerangkan 3 jenis kos beserta contoh. Dan yang terakhir adalah pelajar dapat menyatakan kos-kos yang terlibat dalam pembangunan satu pakej pelancongan. Dengan itu, kumpulan sasaran kajian tindakan kami ini adalah pelajar kami sendiri, iaitu kelas tahun 1 SBM pelancongan, dan terdapat 28 responden, 23 orang perempuan dan juga 5 orang lelaki. Khusus kajian tindakan ini adalah HPC 2032 Pembangunan Pakej Pelancongan di mana di bawah tajuk dalam kompetensi kedua kos pakej pelancongan. Dan topik ini merupakan asas kemahiran yang penting untuk pembangunan sesuatu pakej pelancongan bagi pelajar-pelajar pelancongan. Baiklah, untuk pelaksanaan kajian tindakan kami ini, kami telah bercadang untuk menggunakan model kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988, di mana kitaran pertama adalah tinjauan awal, kedua merancang tindakan, ketiga melaksanakan dan memerhati, dan terakhir mereflek dan seterusnya dan membuat satu kitaran. Baiklah, saya mula dengan langkah pertama, iaitu dengan kaedah pemerhatian. Pelajar sukar memahami isi pembelajaran dengan hanya membaca teks dalam nota. Yang kedua, pelajar tidak mengingati yang dipelajari semasa PDPC dijalankan. Ketiga, pelajar sukar menerangkan definisi, konsep, serta contoh berkaitan dengan topik yang diajar. Dan terakhir, pelajar mudah hilang fokus semasa PDPC dijalankan. Melalui analisis tinjauan masalah, pelajar mengalami kesukaran untuk menguasai topik kos pakej pelancongan yang hanya berpandukan nota yang diberikan oleh pencara. Kedua, mereka mudah keliru dengan kursus-kursus pelancongan yang lain disebabkan pengetahuan mereka telah bercampur aduk dengan tajuk yang lain. Yang ketiga, ujian pra dijalankan untuk menggunakan Google Form menerusi WhatsApp dan hasilnya didapati ramai pelajar tidak mencapai markah yang baik. Baiklah, untuk slide yang seterusnya saya serahkan dengan rakan saya iaitu Puan Dayang Mardawati.
Okey, terima kasih Puan Elvira Jonigo. Okey, seterusnya saya akan menyambung slide yang seterusnya. Yang terpapar di slide ini menunjukkan ujian pra yang telah kita jalankan, di mana kita dapati bahawa hanya 8 orang pelajar sahaja mencapai markah 60 ke atas. Dan kalau kita tengok untuk modul vocational, untuk mencapai kompeten dalam modul vocational, pelajar harus mendapat markah 60 ke atas, barulah kompeten. So malangnya kita tengok sini, markah agak rendah dan hanya 8 sahaja yang mencapai 60 markah ke atas. Okey, bila kita dah nampak markah pra ujian tadi, seterusnya kita akan merancang tindakan kepada kajian tindakan pelaksanaan kaedah infografik ini, di mana pelajar akan menjalankan sesi PDPC seperti biasa, di mana pensyarah akan memberi nota, memberi slide kepada pelajar, dan selepas itu ujian pra akan dilakukan dan masa itulah kita akan buat pemerhatian awal. Seterusnya, pensyarah akan meminta pelajar untuk memahami dan membaca semula nota kos pakej pelancongan yang telah disediakan, yang telah dipelajari sebelum itu, dan kemudian pensyarah akan meminta pelajar untuk mereka bentuk infografik mengikut kreativiti masing-masing secara individu. Setelah mereka menghasilkan infografik tadi, pensyarah akan memilih beberapa orang pelajar secara rawak dan meminta pelajar untuk menerangkan isi kandungan pada paparan infografik secara ringkas. Okey, aktiviti ini sebenarnya dijalankan lebih kurang dalam masa 4 minggu, bermula daripada ujian pra, ujian pos, and then kita buat pemerhatian, kita buat soal selidik dalam masa 4 minggu, dan setelah itu pensyarah akan mengagihkan soalan pengukuhan sebagai ujian pos dalam bentuk Google Form. Pensyarah mengedarkan borang soal selidik untuk mengetahui keberkesanan infografik dalam PDPC selepas ujian pos. Okay, kalau kita lihat, di sini merupakan contoh hasil infografik yang telah dihasilkan oleh pelajar. Dan kita dapati bahawa hasilnya agak menarik dan boleh kita nampak kreativiti pelajar di situlah. Dan yang di bawah tu merupakan Google Form soal selidik yang kita bagi kepada pelajar untuk menguji keberkesanan infografik dalam PDPC. Dan bahagian di sebelah kanan tu pula merujuk kepada ujian pra dan ujian pos yang kita berikan kepada pelajar di mana kita menggunakan instrumen yang sama. Okey, berikut adalah graf yang menunjukkan perbandingan markah ujian pra dan ujian pos. Kalau kita perhatikan, hampir kesemua mendapat peningkatan markah, di mana 21 orang pelajar telah mendapat peningkatan markah. Walau bagaimanapun kita dapati ada 3 orang mengalami penurunan markah, manakala 4 orang pula masih kekal. Dan min markah ujian pos meningkat, di mana dia lebih tinggi, iaitu 67.5% berbanding 53%. Berikut pula merupakan soalan-soalan yang kita beri dalam soal selidik. Ada 6 soalan yang diberi. Yang pertama, kami akan memberi perhatian yang lebih jika melibatkan pembangunan infografik dalam PDPC. Soalan kedua, kami tidak bosan jika menggunakan elemen infografik dalam PDPC. Yang ketiga, penggunaan infografik menambah minat dalam proses PDPC. Soalan keempat, kami mampu menerangkan kembali topik pembelajaran berdasarkan infografik. Yang kelima, kami lebih memahami isi pembelajaran apabila menggunakan kaedah infografik dan membolehkan kami menjawab kuis yang diberi. Dan akhir sekali soalan yang diberi adalah kami lebih mudah faham terhadap sesuatu topik berdasarkan infografik berbanding huraian teks semata-mata. So kalau kita tengok semua pelajar bersetuju kepada semua penyataan. Semua pelajar menjawab sangat setuju atau bersetuju. Dan kita tengok tak ada seorang pun yang memilih skor tidak setuju dan sangat tidak setuju. So, jadi kajian ini menunjukkan bahawa kaedah infografik ini boleh meningkatkan keberkesanan proses PDPC. Okey, setelah kita buat kajian ni, so kita boleh mereflect di sini bahawa pelajar dapat memahami dan mengingati jenis-jenis kos sesuatu konsep dalam isi pembelajaran dalam topik kos pakej pelancongan dengan menggunakan kaedah infografik. Di mana pelajar dapat menjelaskan sesuatu konsep dengan jelas dan betul kerana bahan visual dalam infografik mampu menarik minat mereka. Pensyarah membuat perhatian juga bahawa didapati pelajar lebih fokus dan menunjukkan minat semasa PDPC.
Belajar berasa sangat seronok dan dapat menunjukkan kreativiti menghasilkan infografik dan tidak bosan jika menggunakan elemen infografik dalam EDPC. Di samping itu, belajar dapat menjawab kuis yang diberi selepas menggunakannya kerana mudah mengingati isi-isi kandungan topik dalam infografik berbanding teks. Dan akhir sekali, di samping itu kita akan dapat orang pelajar yang tidak mencapai markah 60 tu juga kita akan pantau dan kita akan beri latihan pengukuhan sekali. So, impak kajiannya di sini boleh kita simpulkan. Yang pertama, belajar dapat menguasai topik dengan baik. Kedua, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang interaktif. Ketiga, cara belajar Pak 21 yang mudah dan berkesan kepada pelajar di KB. Membantu meningkatkan daya ingatan pelajar melalui paparan grafik, meningkatkan kefahaman pelajar dalam memahami sesuatu konsep dan akhir sekali pelajar akan lebih kreatif dalam menjalankan tugasan menggunakan kaedah infografik. Itu sahaja pembentangan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Dayang Mardawati binti Awang Omar atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan anda melalui chat box YouTube. Wave Beats Music.